Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bilakah akan berakhirnya Undang-Undang 2 Darjat di Malaysia? Undang-Undang 2 Darjat dilihat bermaharajalela susulan layanan berbeza yang diterima oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berbanding dengan rakyat biasa yang didapati salah oleh pihak mahkamah. Dan rakyat kelmarin kecoh apabila Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz gagal menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Jelutong RSN Raya mengenai Najib tidak disenarai hitamkan dan masih dibenarkan keluar negara walaupun gagal membayar cukai pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Pada 5 Julai 2019, Kerajaan Malaysia dilaporkan telah memfailkan saman terhadap Najib menuntut cukai pendapatan berjumlah 1.69 bilion ringgit yang masih tertunggak dengan LHDN bagi tahun taksiran 2011 hingga 2017. Manakala pada 28 Julai 2020 pula, Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendian Berhad SRC. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memerintahkan Najib dijatuhi hukuman penjara 10 tahun masing-masing bagi 3 tuduhan pecah amanah dan penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit atau tambahan 5 tahun penjara jika gagal membayarnya bagi satu tuduhan menyalahgunakan kedudukan. Tengku Zafrul menjawab bahawa ia iaitu Najib keluar negara adalah keputusan mahkamah. Bagaimanapun Raya membantah dan merujuk kepada isu Najib tidak bayar cukai. Bukan keputusan mahkamah. Menteri tahu bahawa kalau tak bayar cukai, beliau akan secara automatik disenarai hitamkan bidas Raya. Raya berhujah dengan mengulangi soalan mengapa Najib diberi layanan istimewa dan tidak disenarai hitamkan seperti orang lain kerana tidak membayar cukai mereka. Adakah Menteri takut nak menjawab? Saya berhak untuk bertanya perkara ini. Semua rakyat Malaysia yang tak bayar cukai akan di blacklist, tegas Raya. Sementara itu, bekas Peguam Negara Tommy Thomas dalam satu wawancara bersama bekas diplomat Datuk Dennis Ignatius menafikan bahawa tuduhan terhadap Najib bermotifkan politik. Itu adalah kebenaran dan jika pembaca tidak mahu mempercayainya, maka terpulanglah kepada mereka, ujarnya. Beliau turut melahirkan rasa tidak berpuas hati kerana Najib Razak dibenarkan melancong ke luar negara walaupun disabitkan dengan salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan jenayah pecah amanah. Beliau berkata setiap orang mesti dilayan sama rata di bawah undang-undang termasuk kebebasan yang diberikan kepada banduan biasa. Saya tidak gembira dengan perkara yang berlaku. Saya tidak ingat tertuduh lain. Banduan lain diperlakukan sebegini. Saya langsung tidak ingat, tegasnya. Tommy berkata semasa memegang jawatan sebagai Peguam Negara, beliau hanya mendakwa individu setelah berpuas hati akan memenangi kes tersebut berdasarkan Kertas Siasatan atau IPS. Bagaimanapun, beliau mendakwa terdapat dakwaan rasuah termasuk di Kementerian Pertahanan kertas siasatannya yang tidak pernah sampai ke pejabat Peguam Negara. Ia termasuk kes bayaran 6 bilion ringgit untuk 6 kapal peronda Littoral Combat Ships atau LCS Tentera Laut Diraja Malaysia yang tidak kunjung tiba sehingga ke hari ini. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengaku cadangan perolehan 6 buah kapal LCS telah bermula pada tahun 2010 dan kemudiannya diluluskan oleh kerajaan untuk melakukan perolehan kapal tersebut di bawah rancangan Malaysia ke-10, RMK-10 dan RMK-ke-11. Tempoh projek yang ditetapkan adalah 10 tahun iaitu bermula 3 Oktober 2013 dan berakhir pula pada 2 Oktober 2023. Itulah yang sedang berlaku di negara kita ini yang ahli kabinetnya termasuk mereka yang membawa gelaran Tuan Guru dan Ustaz iaitu golongan agamawan yang sepatutnya menegakkan undang-undang yang adil untuk semua bukan turut bersekongkol dengan kezaliman yang nyata.